Ni baru habis kelas. Terima kasih datang kelas cikgu juga. Okey, kita sambung. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ini soalan nombor 1 ni sama je arahannya. Dia tak ubah. Okey, dan dia cuma petikannya akan berubah dan novelnya antara 4 zon yang awak dalam Malaysia ni lah, 4 zon yang dibelajar, yang satu Malaysia ni murid belajar. Jadi soalannya awak tak perlu risaulah walaupun dia cakap novel tu negeri lain, tapi soalannya sebenarnya novel tu novel ni dia bukan soalan ni dia hanya petikan je. Okey, siapa nak baca? Ya, cikgu tengok ada nak masuk tak? Okey, ada lagi. Okey, siapa nak baca? Ada nak baca tak petikan ni? Cikgu. Aisyah. Mel. Apa? Wan Zafira. Wan Zafira, okey. Baca petikan ni cikgu. Petikan tu Wan Zafira. Terima kasih. Orang muda di kampung itu memang tidak minat Zapin kah pakcik? Luar Haikal sewaktu bertandang ke rumah Pakcik Baka pada suatu petang. Niat asalnya untuk ke rumah Tauke Ong, tetapi Tauke Ong dan keluarganya pergi ke bandar Batu Pahat. Langsung dia ke rumah Pakcik Baka. Dulu ada sekejap, tapi entahlah. Anak-anak muda kampung ni selalu hangat-hangat tahi ayam sahaja. Kumpulan kompang pun macam tu juga. Hidup sekejap, matinya berkurun. Ada nada geram ketika Pakcik Baka berkata begitu. Puncanya tidak minat sampai bila nak jadi macam pahat dengan penukul. Cikgu tak faham. Ejaan cikgu tak betul. Okey. Zapin dan kompang itu warisan budaya kita. Sepatutnya mereka ada sedikit rasa tanggungjawab terhadap kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Mati budaya, maka seolah-olah bangsa itu telah mati, Haikal. Okey, terima kasih Wan Zafira. Okey, petikannya nampak tak tentang apa ni? Sebenarnya pakcik ni macam marah, Pakcik Bakar ni. Dia marah kenapa? Dia nak masuk je. Kenapa agaknya dia marah? Dia marah sebab warisan tu dia tak diteruskan. Okey, Kamarudin diteruskan. Okey, sebab warisan ni tak diteruskan. Tadi saya dengar ada seorang bercakap juga. Kenapa ya? Sebab remaja zaman sekarang ni diorang dah lupakan warisan Zapin dengan kompang. Okey, siapa tu? Mel Mel, okey, terima kasih. Okey, sekejap ada yang nak masuk lagi satu. Okey, awak nampak dah baca ikan 11 tentang warisan lah yang dilupakan. Apa warisan tu? Warisan kompang dengan warisan Zapin ya. Sebab itulah dia marah Dia kata sebab sepatutnya dia kata orang muda ni lah ada tanggungjawab kan terhadap kebudayaannya yang diwarisi turun-temurun. Sebab dia kata nanti makin lama makin tak ada warisan lah ya. Sebenarnya dia nak cerita pasal tu lah kan. Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Tak ada yang nak masuk. Okey, kita tengok. Nyatakan sebab tarian Zapin kurang diminati oleh orang muda di kampung. Okey, jawapannya cikgu dah bagi dah sebab ni cikgu nak tunjuk contoh. Ya, mungkin awak boleh jawab daripada perkataan antara sebab tarian Zapin kurang diminati oleh orang muda di kampung ialah mereka bersikap hangat-hangat tahi ayam. Jawapan dia ada dekat dalam petikan. Ya, awak tengok kat sini kenapa kurang diminati. Jadi kena cari perkataan tu. Dulu ada sekejap, tapi entahlah anak muda kampung ini hangat-hangat tahi ayam saja. Kumpulan kompang pun macam tu juga. Hidup sekejap, matinya berkurun. Ya, tak ada nada geram. Puncanya tidak minat. Okey, ada kat situ lagi kan. Lagi apa?
Lepas tu dia kata mereka dia punya huraian tu setiap perenggan tu ada. Kan? Jadi hati-hati. Bukannya jawapan dia tu sekelompok je macam tu. Jadi awak kena faham lah apa yang sebenarnya sebab tarian Zapin ni kurang diminati. Okey, tetapi jawapan awak pun awak tak boleh cakap tentang kompang. Dia tanya Zapin je. Jadi kita tengok orang muda ni memang tidak mainan Zapin ke pakcik luar Haikal ya sewaktu bertanda ke rumah pakcik Bakar pada suatu petang. Ni asalnya langsung ni asalnya nak pergi rumah Tauke Ong, tapi Tauke Ong tak ada kan. Jadi dia pergi ke rumah pakcik Bakar. Okey, kat rumah pakcik Bakar dia sambunglah tadi dia punya tu, dia hanya luahkan dia hanya beritahu apa keadaan dia, kenapa dia jumpa pakcik tu. Okey, bila tu dia terus ada dialog. Lepas tu dialognya dulu ada sekejap tapi entahlah. Bila kat sini apa ada sekejap tapi entahlah. Kat sini ada jawapan, anak muda ni selalu hangat-hangat tai ayam. Ayam pula, tai ayam saja kan. Okey, lepas tu kumpulan kompang pun macam tu juga. Okey, dia tak nak tahu kompang. Hidup sekejap matinya berkurun. Yang itu dia tak nak tahu kompang ya. Ada nada geram ketika pakcik Bakar berkata begitu. Okey, lepas tu dia tanya pula puncanya tidak minat. Kan dia cakap dia tak minat. Okay, lepas tu dia kata sampai bila nak jadi macam pahat dengan penukul. Zapin dan kompang tu warisan budaya kita. Itu dia hanya bagi tahu je lah. Dia tak ada cakap pun kenapa dia orang tak minat kan. Kenapa Zapin tu tak diminati oleh penduduk kampung. Okay, lepas tu dia cakap lagi sepatutnya mereka ada sedikit rasa tanggungjawab terhadap kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Okey, yang ini macam susah sikit lah ya. Kalau awak ambil salin je bulat-bulat, dia akan jadi isinya terbalik. Kan dia kata mereka ada sepatutnya mereka ada. Tapi bila awak punya jawapan, awak tak boleh tulis sepatutnya mereka ada sedikit rasa tanggungjawab. Tapi tu isi. Tapi bila dia terbalikkan kenapa dia tak minat, dia kena beritahu dia tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Ya, siapa mereka ni? Orang muda dekat dalam kampung tu lah ya. Dia tak lagi nak masuk. Ada sekejap ya. Okey, soalan nombor 1. Awak nampak tak? Markah dia 4. Soalan dia senang je. Macam pemahaman biasa. Tapi kadang-kadang ada juga macam permainan dekat situ lah ya. Jawapan dia tak boleh direct kadang-kadang. Jawapannya ada juga yang awak kena ubah perkataannya. Tapi sebenarnya dekat sini novel ni untuk soalan nombor 1 ni, cikgu tak risau ya. Sepatutnya semua orang boleh jawab ya. Markahnya 4. Mungkin jawapan tak tepat, markah dia 3. Tapi isi cukup dia 3 ya. Sebenarnya dia nak isi 3. Dan ada 4 markah. Maksudnya ada markah bahasa dekat situ lah ya. Isi itu 3 dan satu lagi untuk keseluruhan ayat yang gramatis. Okey, ini nombor 1. Okey, tapi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 awak, dia sekarang ni dia soalannya dia tak direct ya macam dulu soalan KBSM. Dia A yang macam umum, yang B lepas tu dia kacau sikit lah kan soalannya. Tapi nombor 2, yang ini tak. Dia akan kaitkan dengan apa tu tadi saya cakap dia punya ni, dia menghubungkaitkan aspek yang menarik dalam prosa tu. Walaupun pada awak tak menarik pun, tapi dia akan tanya dia nak tanya pengajaran. Dia boleh cakap apakah pengajaran yang menarik minat awak dalam novel ni. Tapi awak tak minat pun, tapi awak kena ubahlah mind tu jadi minat Okey, soalannya memang akan tanya macam ni. Nombor 2, jawab soalan di bawah berdasarkan novel yang berikut. Sebab awak tingkatan 5 ya. Cikgu pun bagilah tingkatan 5 je. Okey. Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Aib, Tirani, karya Bib Sabaria, Hilir Dak Sina, karya Niza Parman, Bima Sakti Menari, karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Okey, cikgu nak tanyalah, novel awak yang apa yang awak belajar sebenarnya?
Awak belajar novel apa? Tirani. Tirani. Tirani kan. Jangan awak jawab novel lain ya. Ada murid, dia jawab novel lain. Sebab dia tak tahu pun dia dah belajar novel Tirani sebenarnya. Sebab tadi pun soalannya tentang silir Daksina. Dia pun ingatnya soalan tu pun soalan novel yang sama. Tapi tu novel yang awak belajar ya. Sebabnya lagi satu pemeriksa dia akan tahu awak baca novel apa sebenarnya. Tapi dia tak salahkan awak kalau awak boleh jawab. Tapi saya takut awak tak dapat buktikannya dengan huraian. Okey, soalannya awak tengok ya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 pengajaran yang boleh dijadikan teladan yang terdapat dalam novel tersebut. Okey, pembahagian markahnya 6 markah. Markah dia 6 markah dan 2 isi. Dia nak 2 isi kali dengan 2 markah. Ada 2 isi, 1 isi tu 2 markah. Dan lepas tu dia akan bagi markah bahasa 2 markah. Jadi isi awak nak ada 2, lepas tu dia nak markah bahasa. Maksudnya kena ayat yang tersusun lah. Kena ada ayat penanda wacana, kena kena jawab dulu. Novel yang saya kaji ialah Tirani. Itu yang penting. Untuk menyatakan awak belajar novel apa. Kalau rajin sikit, tulislah kat sini. Novel yang saya kaji ialah novel Tirani karya Bek Sabaria. Kalau rajin. Tak rajin pun tulis Tirani pun dia dah terima. Okey, murid ni belajar novel Tirani. Okey, sebab pemeriksa ni dia tak tahu pun awak ni belajar apa, negeri mana. Dia tahu negeri mana dah awak punya novel tapi dia tak tahu awak nak jawab soalan yang mana. Sebab sebenarnya walaupun awak dekat Selangor, awak boleh je jawab songket berbenang emas. Boleh je awak jawab silir Daksina. Tapi alasannya kena tahulah cerita dia. Kalau tidak salah. Okey, awak tengok jawapan dia. Antara pengajaran yang dapat kita pelajari daripada novel ialah yang ini kita tidak boleh bersikap. Mesti kalau soalan dia minta dulu perkara tu yang jadi teladan, awak kena tunjukkan pengajaran yang menjadi teladan tu. Apa penyataan dia. Kena ada setiap jawapan awak ada penyataan, lepas tu bagi contoh peristiwa dia. Kalau tak ada penyataan, bagi contoh je. Kalau soalan tu dia bukan minta peristiwa, awak semua jawapan awak keseluruhannya salah. Tapi kalau katakan awak punya pernyataan betul, contoh salah, pernyataan tu dia boleh terima, tapi jawapan dia tu pun tetap salah. Kan? Itu bahaya kan? Jadi kita kena kaitkan. Okey, apa pengajaran yang boleh dijadikan teladan? Kita tidak boleh bersikap terburu-buru dalam membuat sesuatu keputusan sebelum menyiasat terlebih dahulu. Pengajaran dia, kita tak boleh bersikap terburu-buru dalam membuat satu keputusan sebelum menyiasat terlebih dahulu. Lepas tu dia bagi contoh. Contohnya dengan peristiwa yang ada lah yang kena logik. Lepas tu memang betul. Contohnya Zahid bercerai dengan Wahidah dengan talak 1 di hadapan ibu bapa Wahidah kerana tidak mengaku izzati anaknya. Sebaliknya, menuduh Wahidah melakukan hubungan sulit dengan lelaki lain tanpa menyiasat terlebih dahulu. Dah lah diceraikan isterinya, dia tuduh pula kan. Sebabnya, dia kata Wahidah ni ada hubungan sulit dengan lelaki lain. Tapi dia tak menyiasat dahulu. Okey, ni satu pengajaran ni yang awak boleh jadikan teladan dalam hidup. Betul tak? Kita tak boleh bersikap terburu-buru dalam membuat satu keputusan. Itu adalah satu pengajaran yang awak jadikan teladan. Kalau awak nak lebih selamat, awak boleh huraikan dekat sini lagi. Kan contohnya Zahid bercerai dengan Wahidah dengan talak 1 di hadapan ibu bapa Wahidah kerana tidak mengaku izzati anaknya. Sebaliknya menuduh Wahidah melakukan hubungan sulit dengan lelaki lain tanpa menyiasat terlebih dahulu. Apa dia punya pengajaran yang jadi pada awak? Awak pun boleh jawab macam tu juga. Tambah lagi sikit. Apa yang menjadi pengajaran pada awak? Siapa nak bagi tahu saya? Dia tak nak masuk. Izan. Okey. Apa huraian kat sini? Sebab kalau awak jawab macam tu, dia lebih selamat sebenarnya. Jadi awak jawablah pengajaran yang menjadi teladan kepada saya. Bila dia cakap pengajaran yang menjadi teladan kepada saya hendaklah
Awak pusing balik. Ya, pengajaran yang menjadi teladan kepada saya ialah saya hendaklah menyiasat. Awak terbalikkan ayat dia dulu. Saya hendaklah menyiasat dahulu sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan. Ya, awak yang ini, jadi ini jawapan awak ni lebih selamat. Okey, jadi yang ini di ayat penyataan pengajaran ya lain. Okey, saya warnakan lain. Nak warna apa ya? Hijau. Tak nampak. Okey. Itu ayat penyataan apa pengajaran. Pun boleh juga ya. Jadi awak selamat. Okey, sebab nak dapat 6 markah ni, kalau boleh novel semua murid cikgu dapat 10 markah. Okay, selain itu, kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Contohnya, Wahidah berusaha dengan gigih untuk membangunkan Tajak Emas dan Shelik Ayah Sajina. Okey, yang ini betul ke dia punya ni? Uraian dia, dia punya ni dah tukar kan? Penyataan pengajaran dia warna merah ni patutnya. Okey, awak tengok pula. Ya, dia kata kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Itu ayat pengajaran awak lah kan. Okey, contohnya, lapis satu ya, cikgu nak beritahu untuk pengajaran mesti ada perkataan tu. Kita hendaklah gigih berusaha, kenapa? Kena sambung untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Yang tadi pun kita tak boleh bersikap terburu-buru dalam membuat keputusan. Sebelum menyiasat terlebih dahulu. Mesti ada ayat belakang dia tu ya. Kalau awak nak senang, ada perkataan agar, untuk, kerana. Jadi mesti ada huraikan tu. Kalau tidak, dia takut dia tak terima. Okey, yang itu pun salah satu format dia, kenapa, macam mana nak jawab soalan pengajaran. Dia tak ada masuk. Yang warna hijau tu isi kedua kan? Yang hijau ni, dia ialah ayat teladan untuk awak pula. Cikgu tak buat lagi ni. Hijau ni dia bukan. Dia yang pertama, awak bagi pengajaran. Lepas tu awak bagi contoh. Lepas tu awak huraikan apa teladan yang awak terima daripada peristiwa tadi. Okay, nanti kejap lagi ada lagi satu hijau. Okey, contohnya kan, kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Kan? Itu ialah pengajaran. Isi kena diikuti dengan teladan juga. Isi kena bukti dengan? Macam kena tulis teladan juga. Sebab soalan dia memang macam ni. Dia akan jadikan teladan. Lepas tu dia akan cakap, ada satu soalan yang dia suka tanya. Cikgu tengok banyak-banyak soalan tu. Dia suka tanya, apakah yang menarik minat awak? Ya, macam soalan awak yang awak terima semalam lah kan. Kat sini kan dia tanya, jelaskan bahagian klimaks novel ini menarik perhatian anda. Dan sebenarnya awak tak menarik pun. Tapi bila jawab, awak kena cakap kenapa awak tertarik dengan klimaks tu. Terbuktinya dengan klimaks. Klimaks dia apa? Lepas tu awak buktikan. Sebab yang ini walaupun markah dia 2, tapi sepatutnya dia hanya penyataan pengajaran, dia ada contoh. Tapi cikgu risau dia nak ayat penyataan yang bawah ni. Yang bawah ni pula ya, jadi nak selamat tulislah 3 ayat untuk isi satu isi tu. Contoh yang ini ya, nombor 2. Cuba saya nak seorang pula cuba buat ayat penyataan pengajaran. Okey, ni sebenarnya bukan penyataan ya, ni pengajaran. Pengajaran dia. Nanti saya buat ayat penyataan. Okey, contohnya Wahidah berusaha dengan gigih untuk membangunkan Tajak Emas dan Shelik Ayah Sajina. Okey, siapa boleh bagi saya ayat penyataan? Kejap.
Bagi saya ayat pernyataan boleh? Ini pula. Ada tak? Ada tak nak cuba? Tak ada ke nak cuba? Tak ada nak cuba? Saya senyap pula. Okey, tak ada cuba, saya cubalah. Okey, kita naklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Contohnya, Wahidah berusaha dengan gigih untuk membangunkan Tajak Emas dan Shelly Ayah Sajina. Kan, bila ayat pernyataan awak, perkara ini, pengajaran ini menjadikan pengajaran yang menjadi teladan kepada saya. Apa peristiwa yang sampai awak rasa dia jadi pengajaran untuk awak? Sebabnya dia siapa nak cuba? Ada orang nak masuk. Oh, ada orang nak masuk. Ingat nak cuba. Sekejap. Oh, terima kasih. Terima kasih, beritahu. Maksudnya cikgu nak pengajaran lain Bukan, pengajaran dah bagi. Saya nak ayat pernyataan pengajaran yang awak terima daripada isi nombor 2 tu. Kita naklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan. Daripada pengajaran tu, apa yang awak dapat sebenarnya? Sebenarnya cikgu nak tanya tu lah. Pengajaran. Kejayaan hanya, tapi kan macam tak apa. Macam contoh, kejayaan hanya datang dengan usaha yang gigih. Kan, pengajaran yang menjadi teladan kepada saya ialah kejayaan akan datang daripada usaha yang memang dia macam ulang tapi sebenarnya selamat untuk awak. Tu je yang saya nak beritahu pada awak sebabnya dia macam kenapa dating ni? Okey, dia macam ulangan tapi sebenarnya selamat untuk awak punya jawapan. Kalau awak tak bagi macam tu, tiba-tiba dia kata awak tak tunjukkan pun pengajaran yang menjadi teladan pada awak. Jadi dia tak nak terima. Tu yang saya risau. Jadi tak apalah, kita lebihkanlah satu ayat untuk selamat jawapan awak kan. Contohnya, Wahidah berusaha gigih dan membangunkan Tajak Emas dan Shelly Ayah Sajina. Pengajaran yang menjadi teladan kepada saya ialah kejayaan akan datang daripada usaha yang gigih. Awak nampak kegigihan Wahidah tu, bersungguh-sungguh dia. Sampailah dia dekat Shelly Ayah Sajina ni, daripada umur anak dia lahir sampailah umur anak dia berapa tahun. Siapa tahu ayah dia jumpa tu berapa tahun tu? Sampai umur dia berapa tahun? 20? 20 berapa? 21 ke 22 kan, macam tu kan? Yang ini ialah pernyataan pengajaran. Ni ialah contoh peristiwa. Yang warna putih ni ialah penanda wacana. Dia nak nampak ayat awak tu lengkap, ada struktur ayat. Awak kena ingat ayat mesti ada subjek, predikat. Walaupun awak nak beritahu sesuatu je pun sebab dia nak ayat gramatis. Okey? Okey, kita tengok soalan semalam yang semalam cikgu bagi. Siapa dah buat? Dah buat tak?
Cikgu harap dah buat lah kan. Ni senyap je. Okey, kita tengok ya. Baca petikan novel di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Baca pun awak tak nak awak senyap je. Nak saya? Okey, siapa baca? Okey. Siapa tu? Balkis. Okey, Balkis. Okey, soalan 1. Bacakan petikan novel di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Bagaikan suatu tamasya di kampung itu. Kini kawasan balai raya dipenuhi orang kampung yang hadir. Ada yang duduk dan berdiri di tepi jalan. Bagi mereka, ini merupakan suatu penghormatan yang besar buat Seri Purnama dan buat kumpulan Zapin di Purnama juga. Pastinya detik ini akan menjadi sejarah sampai bila-bila. Pemain-pemain alat muzik dan penari-penari Zapin juga telah bersedia. Beberapa orang penari kulihat sedang berbual-bual dengan Abang Bakir. Mungkin ada sesuatu yang dibincangkan. Tauqir Lim juga tidak kurang sibuknya. Dia bersama-sama Ramli, Roslan dan beberapa orang pemuzik Zapin menyusun alat-alat muzik di atas pentas yang kecil itu. Okey, terima kasih Balkis. Tadi yang tanya cikgu soal yang bagi contoh tu Syaista ke siapa? Syaza? Yang teladan tu ke? Saya Syaista. Syaista, okey, terima kasih. Okey, awak tengok soalan ni. Sama juga macam soalan tadi tu. Jawapan dia ada dekat dalam petikan. Awak jangan risau kan. Tapi kena cari betul-betul. Okey, sebab dekat sini dia tanya, nyatakan gambaran suasana meriah yang terdapat dalam petikan. Awak kena tahulah dulu perkataan meriah tu suasana meriah tu apa maksud dia. Meriah tu apa maksud dia? Kita cuba bagi cikgu dulu. Apa maksud meriah? Ada tak yang masuk? Okey tak. Apa maksud meriah? Meriah pun tak tahu ke? Bagilah cikgu jawapan. Macam riuh rendah. Riuh rendah dan apa benda tu? Meriah tu macam? Riuh rendah pun macam bising kan? Tapi meriah tu sangat gembira lah kat situ. Suasana yang meriah, bunyi bising tapi meriah. Okey, awak tengok apa yang meriah yang terdapat dekat dalam petikan tu. Kenapa dia meriah? Kenapa dia macam ada satu majlis yang besar kat situ, meriah kan? Okey, bagai suatu tamasya di kampung itu. Nampak ada tamasya dia kata, kini kawasan balai raya dipenuhi orang kampung yang hadir. Okey, meriah tak tu? Meriah. Meriah kan sebab ada orang hadir. Okay, kawasan balai raya dipenuhi dengan orang kampung yang hadir. Ini satu perkara yang meriah sebabnya ramai orang ada. Kan kalau kat sekolah pun kan, kalau awak hadir meriah rasa kawasan tu kan kat sekolah tu. Ada yang duduk dan berdiri di tepi jalan. Dia nak tunjukkan ramai orang ada dekat situ. Sampai ada orang yang duduk, ada yang berdiri dekat tepi jalan juga. Dia duduk dan berdiri di tepi jalan. Itu pun meriah juga sebabnya tak ada tempat duduk langsung kan. Bagi mereka ini merupakan satu penghormatan yang besar buat Seri Purnama dan buat kumpulan Zapin di Purnama juga sebab dia meriah tu dia rasa macam sebab ramai orang datang, orang nak tengok persembahan siapa tu di Seri Purnama dengan Zapin di Purnama ni. Sampai dia rasa dia diberi penghormatan yang besar kan. Macam awak lah kalau cikgu punya kelas awak masuk, cikgu pun happy. Cikgu rasa murid ni hormat cikgu kan. Macam itulah cikgu rasa kan. Okey, pastinya detik ini akan menjadi sejarah sampai bila-bila. Okey, tu meriah ke? Ayat yang kedua ni meriah tak? Meriah tak? Meriah. Mana meriah? Siapa tu? Siapakah itu? Zarif. Ada Haikal kan? Itulah saya rasa suara dia. Okey Adam, percubaan yang bagus tapi salah Adam. Okey, dia kata kat sini Haikal kan, bukan Adam. Adam pula rasa.
Okey, sebenarnya dia bukan meriah. Dia rasa dia dihormati sebab orang ramai datang dekat balai raya. Ada sampai duduk, ada sampai berdiri kat tepi jalan. Okey. Ini dia hanya bagi tahu je dia rasa happy sebab tengok orang ramai datang. Okey, pemain-pemain alat muzik dan penari-penari zapin juga telah bersedia. Okey, meriah ke tu? Dia belum buat apa-apa lagi, dia dah bersedia je. Beberapa orang penari kulihat sedang berbual-bual dengan Abang Bakir. Okey, meriah ke tu? Meriah. Meriah. Sebab macam ramai berbual-bual kan. Mungkin ada sesuatu yang dibincangkan. Okey, Tauqir Lim juga tidak kurang sibuknya. Dia bersama-sama Ramli, Roslan dan beberapa orang pemuzik zapin menyusun alat-alat muzik di atas pentas kecil. Okey, meriah tak tu? Ya, okey, sekarang apa yang dua lagi? Sebab jawapan dia ada 4 markah. Tapi sebenarnya macam tadi lah cikgu cakap tadi kan. Walaupun 4 markah tapi isi cukup dia 3. Sebab dia nak ayat awak yang gramatis. Okey, jadi bagilah cikgu lagi 1. Kalau ada 2 pun tak apa. Okey, Tauqir Lim ni sibuk ni dia meriah tak? Kan nampak meriah sebabnya dia macam sibuk sangat. Macam ada banyak kerja je dia nak buat. Ya, dia bersama Ramli, Roslan dan beberapa orang pemuzik zapin ni susun alat-alat atas pentas kecil tu. Belum mula lagi sebenarnya. Tapi suasana tu menunjukkan sibuk sangat. Ya, macam meriah tu macam dekat situ sibuk ya. Macam mungkin bunyi dia yang tadi siapa kata tadi, macam bunyi dia riuh rendah. Ya, macam orang semua sibuk buat kerja. Okey, nampak tak beberapa orang penari kulihat pemain alat muzik menari juga telah bersedia. Okey, ni semua menunjukkan dia orang meriah. Okey, tapi cikgu nak pilih 3 je kat sini. Okey, jadi cikgu pilih 3 ni, cuba seorang bagi cikgu jawapan. Nyatakan gambaran suasana meriah yang terdapat dalam petikan. Okey, cuba awak jawab bagi tahu cikgu. Siapa nak cuba? Ada Haikal nak cuba ke? Susun je ayat. Macam ayat ni tadi Adam, Haikal. Macam ni je. Antara sebab tarian zapin, macam tu. Okey, cepat. Adakah yang nak masuk lagi? Tak ada. Nak cuba tak? Ada Haikal nak cuba? Akil hari ni senyap. Akil nak cuba, Akil? Akil ada tak? Hadir tak? Mana Akil? Akil penat hari ni siapa pula yang nak cuba senyap je ni? Mana siapa semua senyap ni? Cikgu dah bagi jawapan dah. Cuma nak susun ayat je. Penat ke kelas tadi? Cikgu nak try lah. Okey, Aisyah. Terima kasih. Antara gambaran suasana meriah ialah kawasan balai raya dipenuhi dengan orang kampung yang hadir. Okey. Cikgu dengar dulu. Selain antara gambaran suasana meriah ialah kawasan balai raya dipenuhi oleh orang ramai yang hadir. Selain itu, dia ada subjek, ada predikat kan, ayat kan? Siapa yang duduk dan berdiri di tepi jalan tu? Orang kampung jugalah. Selain itu, orang kampung juga. Orang kampung juga ada yang duduk dan berdiri di tepi jalan. Okey, lagi? Selain di samping itu, Tauqir Lim juga tidak kurang sibuknya.
tidak kurang sibuknya, dia bersama Ramli, Roslan dan beberapa orang pemuzik zapin menyusun alat muzik di atas pentas kecil itu. Betul, pandai. Terima kasih Aisyah. Okey, cikgu kopi terai boleh tak? Selalu tak boleh. Mesti tengok. Okey. Okey, antara gambaran suasana meriah. Yang ini mesti penting ni. Sebab awak nak cakap tentang jawapan awak tu lah ya. Antara gambaran suasana meriah yang terdapat dalam petikan ialah kawasan balai raya dipenuhi orang kampung yang hadir. Okey, jawapan awak kan? Itu pertama. Okay, saya ingatkan kalau nak sambung, kena guna penanda wacana. Selain itu, tapi bila guna penanda wacana, bukan menunjukkan jawapan awak tu selamat. Tapi ayat mesti ada subjek dan predikat. Selain itu, ada yang duduk, yang berdiri di tepi jalan. Maksudnya awak nak beritahu, ada. Siapa tu? Jadi bila ayat subjek, mestilah kata nama kan. Selain itu, terdapat orang kampung yang duduk dan berdiri di tepi jalan. Ni dia memang eja kampung macam ni, kampung. Okey, lepas tu awak nak buat ayat seterusnya. Kat sini dia buat apa tadi? Dia sambung akhir sekali. Tapi tadi Aisyah kata di samping itu. Tak salah pun kan? Di samping itu, Taukelim. Taukelim ni pun kata nama kan. Jadi dia selamatlah. Tak payah awak risau nak carikan subjek ayat, subjek predikat dia kan. Taukelim juga tidak kurang tu awak tukarlah. Taukelim juga sibuk bersama-sama dengan Ramli, apa lagi? Roslan dan beberapa orang pemuzik zapin menyusun alat muzik di atas pentas kecil itu. Okey, awak tengok jawapan ni kan. Antara gambaran suasana meriah yang terdapat dalam petikan ialah kawasan balai raya dipenuhi oleh orang kampung yang hadir. Selain itu, terdapat orang kampung yang duduk dan berdiri di tepi jalan. Di samping itu, Taukelim juga sibuk bersama-sama dengan Ramli, Roslan dan beberapa orang pemuzik zapin menyusun alat-alat muzik di atas pentas kecil. Okey, jawapan dia sebenarnya isi cukup ialah 3 dan maka bahasa tu dia macam kira keseluruhan lah, macam soalan pemahaman. Jadi dapat 4. Kalau nak bagi 4 pun, jawapan ni masih ada kat sini. Kan pemain alat muzik ni dan penari telah bersedia, nampak lagi orang berbual dengan ramai kan, tapi cikgu bagi 3 je lah. Okey, untuk soalan terakhir ni. Alamak, dah nak habis ke waktu? Okey, kejap Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan bahagian klimaks novel ini menarik perhatian anda. Okey, bahagian klimaks. Awak ingat tak nota yang cikgu bagi macam ni? Yang ini cikgu cari-cari dalam komputer, cikgu tak jumpa pun. Kalau awak boleh rujuk, awak tengoklah bahagian klimaks dia. Bahagian klimaks dia tu, apa yang menarik perhatian awak? Klimaks tu kena bagi contoh peristiwa. Tapi yang menarik perhatian awak tu lah jawapan dia. Yang kenapa dia menarik? Okey, siapa nak ada yang dah cuba jawab ke? Yang nak tunjuk cikgu. Okay, kalau awak tengok dekat nota ni, ada 3 klimaks kat sini. Wahidah sabar apabila dituduh oleh suaminya Zahid mengadakan hubungan sulit dengan lelaki lain hanya kerana sikap ramah dan mesra Wahidah yang menginap di chalet mereka. Okey, yang kedua tu, Zahid bertindak nekat untuk menceraikan isterinya Wahidah dengan talak 1 disebabkan faktor cemburu dan sikap curiganya yang terlampau itu. Dan klimaks yang terakhir tu, Wahidah yang terlalu mencintai suaminya telah mengalami masalah kemurungan dan migrain meroyan akibat tindakan Zahid yang menceraikannya. Kalau kat situ ada 3. Awak rujuk balik nota yang cikgu bagi tu.
Okey, siapa nak share lah jawapan dia. Jawapan macam biasalah, novel yang saya kaji, novel tirani, novel yang saya kaji, novel tirani memaparkan, ini ayat saya selalu kan, memaparkan klimaks yang menarik perhatian. Yang menarik perhatian saya. Awak kena tengoklah soalan dia balik kan, nak selamat kan. Yang penting awak sebut novel yang awak belajar ialah novel tirani. Kalau awak nak rajin sikit, novel tirani, karya Beb Sabaria. Kan memaparkan klimaks yang menarik perhatian saya. Apa klimaksnya? Kan tadi cikgu dah bagi tahu ada 3. Jawapannya markah dia 6. Isinya kena berapa tadi? Markah 6 isi berapa? 2. 2. Pandai kan? Okey, dia nak ada 2 isi. Jadi pilihlah klimaks yang awak nak buat. Okey, ingatkan nota ni saya bagi kan? Tapi ada beberapa orang tak hadir masa tu kalau kelas 5 Anggerik. Kalau 5 Matahari saya rasa Wong apa ni? Wong Weng Xiang dengan Yuven je tak dapat kot. Yang lain semua dah hadir masa tu. Cikgu dah bagi dah. Okey, kat sini pun ada nama Umairah. Maksudnya cikgu ambil Umairah punya. Kan sebab Umairah tak hadir. Okey, klimaks dia. Siapa buku Komsas ada kat dia? Nak nyatakan satu klimaks dia. Ada tak buku Komsas kat awak? Ada. Okey. Cuba rujuk satu klimaks yang awak boleh bagi. Kalau ikut nota tu ada 3 kan? Awak bagi klimaks tu, lepas tu awak terus huraikan kenapa dia menarik perhatian awak lebih sesuai macam itulah supaya penanda nanti pemeriksa dia senang cari. Okey, kalau siapa tadi yang nak try tadi? Okey, tadi Juang ada juga markah ya. Betul. Tapi dia tak direct terus ya. Okey, seorang lagi tadi? Siapa nak cuba tadi? Macam suara Aisyah kot. Aisyah ke Aisyah tadi? Aisyah? Cikgu. Aisyah nak cuba tadi kan? Tak jadi. Tak jadi? Astagfirullahaladzim. Okey, jawapan awak. Saya tak nak tulis ni. Jadi ni je kerja rumah awak lagi sekali ya. Okey, novel yang saya kaji, novel tirani, karya Beb Sabaria memaparkan klimaks yang menarik perhatian saya. Okey, antara klimaksnya ialah Wahidah sabar apabila dituduh oleh suaminya Zahid mengadakan hubungan sulit dengan lelaki lain hanya kerana sikap ramah dan mesra Wahidah yang menginap di chalet mereka. Itu ialah klimaks dia. Apa yang menarik ya? Perkara ini menarik perhatian saya ya, melihat kat situ ada nilai Wahidah yang sabar tu. Kesabaran Wahidah yang sangat tinggi ya, kerana mencintai suaminya Zahid. Awak menarik perhatian awak lah sampai sanggup dituduh mengadakan hubungan sulit dengan lelaki lain dan masih tetap bersabar kan. Itu dia menarik perhatian awak. Okey. Itu awak dah cakap dah menarik perhatian awak. Lepas tu awak dah jawab lagi satu lagi. Ya, selain itu Zahid juga bertindak untuk menceraikan isterinya Wahidah dengan talak 1 disebabkan faktor cemburu dan sikap curiganya yang terlampau itu. Okey, apa yang menarik perhatian awak kat situ? Yang menarik perhatian saya di situ, sepatutnya seorang suami, awak kena ulaslah, seorang suami tidak sepatutnya menceraikan isteri dengan talak 1 dengan hanya kerana perasaan cemburu dan curiga je yang terlampau kan. Yang menarik perhatian awak, sepatutnya seorang suami perlulah menyiasat ke perkara ini dahulu sebelum membuat sesuatu yang lebih teruk kan. Okey, kalau yang ketiga juga, Wahidah yang terlalu mencintai suaminya telah mengalami masalah kemurungan dan migren meroyan akibat tindakan Zahid yang menceraikannya. Jadi klimaks dekat situ apa menarik perhatian awak?
Ya, apa yang awak rasa kat situ? Tak suka kan Wahidah sampai dirasa kemurungan kan? Yang menarik perhatian dekat situ, saya hendaklah menjaga kesihatan mental saya juga kan, supaya tidak terjebak dengan penyakit kemurungan kan, ataupun cuba menyelesaikan masalah. Tapi memang Wahidah dia selesaikan masalah sebab dia ada family yang bagus kan. Radia kan, Gazi dengan Radia, abang dia bawa dia pergi ke pusat perawatan. Boleh tak, faham tak macam mana awak jawab climax ni menarik perhatian awak? Ya, awak kena olah satu-satu. Kenapa, apa climaxnya? Kenapa dia menarik perhatian awak? Apa climaxnya? Kenapa dia menarik perhatian awak? Jadi, saya dah tahu dah, awak mesti dah boleh jawab soalan ni kan? Tapi soalan nombor 2 ni, saya macam tak puas hati jawapan awak. Jadi, saya nak awak jawab semula. Nanti saya sediakan dalam GC. Jawapan ni je. Boleh? Boleh tak? Saya nak ambil kehadiran ni. Okey ke? Boleh. Saya nak tengok jawapan awak Sebab risau kalau ni markah dia 6, sepatutnya Komsas boleh dapat 10 novel sesenang je kan. Okay, saya stop sharing dulu. Nanti saya share dengan awak. Okey, mana? Okay, kita tengok kehadiran kejap minta maaf dah terlebih dah berapa minit.